Kejap. Kenapa ni, Tan? Ni ya. Orang tak faham ni. Tolonglah. Oh, memanglah susah. Tapi Intan janganlah putus asa. Cuba tengok pada zaman Rasulullah dulu. Dah banyak dari rintangan yang dilalui semasa menyebarkan agama Islam. Tapi tu kan sifat-sifat Nabi. Kesabaran Nabi tu memanglah kita tak boleh lawan. Maksud abang, kita mestilah mencontohi atau ambil iktibar daripada sifat Rasulullah yang sabar dan tidak putus asa. Abang, kalaulah Ustaz boleh ceritakan tentang kesabaran Nabi dalam dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam, kan bagus kan, Bang? Kan kerja sekolah tu belum siap lagi. Buatlah dulu. Tapi abang, tolonglah tunjukkan. Yelah. Yang mana? Ni. Ni betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Saya harap adik-adik semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dalam episod kali ini, Ustaz akan menceritakan tentang cara junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usahanya menyampaikan dakwah kepada seluruh umat manusia. Bang, cantik kan tempat ni kan? Memang cantik. Ada pokok-pokok, bunga kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduklah Ustaz. Terima kasih Umar. Intan tu buat apa tu? Ada homework sikit. Tapi adalah yang susah-susah. Ustaz, Umar ada beritahu Intan yang kita mestilah jangan putus asa dan sentiasa bersabar. Macam Nabi Muhammad ke Ustaz? Boleh tak kalau Ustaz ceritakan tentang kesabaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam? Umar tahu tak ceritanya? Sikit-sikit Umar tahulah Ustaz. Tapi tak apalah. Ustaz ceritakan. Dengar baik-baik ya. Setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama, Rasulullah meneruskan dakwah-dakwahnya kepada orang-orang Arab di sekitar kota Mekah. Pada mulanya Rasulullah menjalankan dakwahnya secara sulit. Kalau tak silap Umar, orang yang pertama menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad ialah isteri baginda, Siti Khadijah. Betul tak Ustaz? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menerima wahyu yang pertama, Rasulullah pun terus berdakwah kepada ahli keluarganya dan sahabat handainya secara sulit. Kenapa pula Nabi berdakwah secara sulit Ustaz? Nabi berdakwah secara sulit adalah disebabkan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ia melakukan demikian. Dan sebab seterusnya ialah bilangan umat Islam pada masa itu amatlah sedikit dan terdiri daripada golongan hamba. Sudah tentulah tuan-tuan mereka akan marah jika mengetahui hamba-hambanya telah memeluk agama Islam. Jadi mereka terpaksa menyembunyikan keislaman mereka. Dan di antara sebab kejayaan dakwah Rasulullah ialah sifat peribadi Rasulullah yang mulia yang menjadi daya tarikan kepada orang yang ingin memeluk agama Islam. Omar, Intan, nampaknya hari nak hujan ni. Kita pergi tempat teduh lah. Kat sana nanti boleh Ustaz cerita lebih lanjut lagi. Jom Intan. Dia basah pula. Jom.
Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir. Maksudnya, hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan. Baiklah, Umar, Intan, Ustaz sambung cerita tadi ya. Setelah Rasulullah berdakwah secara sulit selama 3 tahun, maka telah tiba saatnya Rasulullah berdakwah secara terang-terangan pula apabila turunnya ayat yang membenarkan Rasulullah berbuat demikian. Ustaz, apa langkah pertama yang Nabi lakukan? Langkah pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa berdakwah secara terang-terangan ialah dengan menjemput saudara maranya sendiri hadir ke satu majlis makan di rumahnya. Dalam majlis tersebut, Nabi Muhammad telah bangun berucap menceritakan tentang ajaran Islam kepada mereka. Tetapi mereka semua menolaknya. Bahkan mereka telah menuduh Nabi Muhammad sudah tidak siuman lagi. Kenapa mereka menganggap Rasulullah tak waras, Ustaz? Sebabnya dalam ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menceritakan tentang kewujudan Allah. Mereka tidak mempercayainya kerana Allah itu tidak dapat dilihat. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang mereka percayai sebelum ini adalah patung-patung yang boleh dilihat dengan mata kasar. Nabi tetap tidak berputus asa. Seterusnya, Nabi Muhammad telah mengumpulkan penduduk-penduduk Mekah di kaki Bukit Safa. Di kaki Bukit Safa, Nabi Muhammad telah berucap, Wahai penduduk-penduduk Mekah, percayakah kamu jika aku katakan di belakang Bukit Safar ini terdapat sekumpulan tentera-tentera yang ganas? Lalu, penduduk-penduduk Mekah terus menjawab, Aku percaya kepadamu, wahai Muhammad, kerana engkau sebelum ini tidak pernah berbohong. Lalu Nabi Muhammad terus berkata lagi, Sekarang aku minta kepada kamu semua beriman kepada Allah supaya kamu semua tidak akan ditimpa kecelakaan. Apa yang berlaku seterusnya, Ustaz? Ucapan Rasulullah tersebut telah dikecam hebat oleh masyarakat Arab pada masa itu. Terutama sekali bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Lahab. Kesian betul Rasulullah, ya Ustaz. Itulah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berani melaksanakannya walaupun telah dikecam, diherdik, dicaci, dimaki, bahkan telah membahayakan nyawanya sendiri. Tindakan Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan ini telah mencabar masyarakat Mekah pada masa itu. Mereka semua bimbang dan takut kerana semakin hari bilangan umat Islam semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan pula. Qala Allah taala, Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Maksudnya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr ayat 94. Sebenarnya, sukar juga untuk kaum musyrikin bertindak ke atas Nabi Muhammad. Ini disebabkan Nabi dilindungi oleh bapa saudaranya, iaitu Abu Talib, yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat Mekah pada masa itu. Musyrikin Mekah menyeksa mereka yang telah menganut agama Islam. Antaranya ialah seorang hamba yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau telah dijemur di padang pasir yang panas dan
ditindih dengan batu yang besar. Bilal diberi dua pilihan. Sama ada hendak meninggalkan ajaran Islam atau sebaliknya. Namun, Bilal tetap menyatakan keimanannya. Beliau terus diseksa sehinggalah Abu Bakar membebaskannya. Halangan ini tetap tidak mematahkan semangat Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tadi Ustaz ada cakap bapa saudara Nabi, Abu Talib, memberi perlindungan kepada Nabi. Boleh tak kalau Ustaz ceritakan? Begini kisahnya. Rombongan musyrikin Mekah telah bertemu dengan Abu Talib dan meminta beliau mendesak Nabi Muhammad supaya berhenti daripada usaha dakwahnya. Lalu Abu Talib terus memberitahu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun terus berkata, sekiranya diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku meninggalkan risalah ini, nescaya aku tidak akan meninggalkannya sama sekali. Wah, berani sungguh Nabi Muhammad tu ya Ustaz. Memang, itulah antara sifat Nabi Muhammad. Setelah Abu Talib mendengar jawapan Nabi Muhammad, beliau terus berjanji akan melindungi Nabi Muhammad. Namun, masyarakat Quraisy masih terus ingin membunuh Rasulullah kah Ustaz? Betul Tuan. Disebabkan hendak membunuh Nabi lah telah membuka jalan kepada Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Madinah. Begini kisahnya. Dalam satu persidangan khas di antara ketua-ketua puak kafir musyrikin, mereka telah mengambil keputusan memilih setiap orang pemuda yang gagah daripada setiap kabilah dan memberi kepada mereka pedang yang tajam. Apa tujuan mereka buat macam tu Ustaz? Sebabnya, kumpulan-kumpulan pemuda bersenjata tadi telah diarahkan supaya mengepung rumah Rasulullah serta membunuhnya. Apa yang berlaku seterusnya Ustaz? Seterusnya, turunlah malaikat Jibril menyampaikan arahan Allah supaya Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Malaikat Jibril juga memberitahu Nabi Muhammad tentang rancangan jahat kafir musyrikin Mekah untuk membunuhnya. Dan malaikat Jibril juga melarang Nabi Muhammad tidur di tempat tidurnya pada malam kejadian tersebut. Seterusnya, Nabi Muhammad pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan memberitahu tentang hajatnya untuk berhijrah ke Madinah. Sebenarnya, Abu Bakar telah lama membuat persiapan untuk berhijrah ke Madinah. Apa yang berlaku seterusnya Ustaz? Sesungguhnya, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ditandingi oleh sesiapa pun. Ini terbukti apabila kafir musyrikin telah mengejar Nabi Muhammad sampai ke pintu Gua Sur. Dan Nabi Muhammad serta Abu Bakar terselamat kerana telah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum musyrikin Mekah sebenarnya semakin kecewa kerana dari sehari ke sehari penduduk Mekah semakin berkurangan disebabkan mereka telah memeluk agama Islam dan berhijrah ke Madinah. Nabi telah berhijrah ke Madinah yang dahulunya dikenali sebagai Yasrib. Kedatangan Nabi sebenarnya telah diketahui oleh kebanyakan penduduk Madinah yang telah mendapat khabar bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Di Madinah, Nabi terus berdakwah dan memperkenalkan dirinya sebagai utusan Allah. Nabi telah disambut baik oleh masyarakat Madinah dan mereka menerima Islam dengan hati yang terbuka. Di Madinah, Nabi kemudiannya telah mengatur strategi yang mana akhirnya telah mendatangkan kejayaan kepada umat Islam. Ustaz, Umar begitu kagum dengan kecekalan dan keberanian Nabi. Kecekalan Nabi memang tidak boleh ditandingi kau Ustaz? Betul Tuan Omar.
terdapat banyak hikmah di sebalik dakwah Rasulullah. Antaranya dapat meluaskan syiar Islam. Bayangkanlah, daripada keluarga terdekat sehinggalah Nabi Muhammad berjaya meluaskan syiar Islam ke seluruh dunia. Selain itu, Umar rasa ramai juga tokoh Quraisy yang memusuhi Islam telah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Tepat sekali. Berkat usaha dan kegigihan Nabi, tokoh-tokoh penting seperti Khalid bin Al-Walid, Saidina Hamzah dan Saidina Umar Al-Khattab telah lembut hatinya untuk memeluk agama Islam. Perhijrahan Nabi ke Madinah juga merupakan satu hikmah. Betul tak Ustaz? Wah, pandailah Intan ni. Memang penghijrahan Nabi Muhammad ke Madinah mempunyai berbagai-bagai hikmah. Di Madinah, Nabi Muhammad telah berjaya menyatu padukan umat Islam dan memperkuatkan kedudukan mereka. Sehingga kan kafir musyrikin Mekah tidak mampu melawan umat Islam lagi. Ustaz, rasanya hari dah petang ni. Kami minta diri dulu ya Ustaz. Tak apalah Umar. Ustaz memang nak balik pun. Terima kasihlah Ustaz. Sebab Sama-sama. Ustaz telah menceritakan kami tentang kisah dakwah Nabi Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adik-adik, muslimin muslimat, penonton yang dirahmati Allah. Biarpun Rasulullah SAW menempuhi berbagai-bagai rintangan dan halangan semasa usaha dakwahnya, namun rintangan dan halangan ini tidak sedikit pun mematahkan semangat beliau. Bahkan dengan rintangan inilah Rasulullah bertambah bersemangat lagi. Hasil berkat kesabaran dan kegigihan Rasulullah SAW, akhirnya agama Islam dapat disebarkan ke seluruh dunia sampai ke hari ini. Ustaz harap adik-adik semua mendapat pengajaran dan iktibar daripada penjelasan Ustaz pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.